memahami kalam hikmat ini, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang wujud yang hakiki. Sebelum kewujudan makhluk ini, sebelum diciptakan makhluk ini, memang yang ada hanyalah Allah, dan itu kita dapat memahaminya dengan mudah, tidak keliru kita. Tapi setelah diciptakan makhluk, disitulah kita selalu bercelaru. Maka Syekh tetap menyatakan, yang wujud itu tetap satu, tidak dua, hanyalah Allah, sekalipun makhluk itu sudah diciptakan. Kenapa? Kerana makhluk itu tidak sebanding dengan Allah dari segi kewujudannya. Wujud yang hakiki tetap satu. Maka demikianlah bandingan ini didatangkan. Seseorang yang berada dalam rumah atau dalam suatu bilik, dalam suatu gedung, dan di tempat itu juga ada patung-patung yang serupa macam manusia. Yang ni ada juga benda lain, tapi patung. Bila orang tanya siapa yang ada, maka sudah pasti jawab hanya dia. Kerana yang lain itu sekalipun ada, tapi bukan manusianya, tetap dijawab hanya dia yang ada. Maka demikianlah dalam realiti sekarang, yang wujud itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah pertanyaan yang diajukan kepada orang yang ada dalam bilik tadi. Siapa yang ada dalam bilik itu? Dia seorang je. Sekalipun ada juga patung, kursi, itu, ini, macam-macam. Tapi siapa yang ada? Hanya seorang. Maka demikianlah bandingan. Maka dikala ahli tasawuf menyatakan yang wujud itu adalah satu, iaitu Allah, maksudnya itu, iaitu wujud yang hakiki. Mereka tidak bermaksud dengan kata-kata ini bahawa manusia juga ada sebahagian dari Tuhan, tidak. Bila mereka kata yang ada hanyalah Allah, dah kita ni Tuhan ke? Tidak. Mereka tidak bermaksud demikian. Bila mereka menjawab yang ada hanyalah Allah, adalah merujuk kepada wujud yang hakiki, hanya satu, yakni wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi itu maksud mereka. Jadi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka, di sinilah selalunya mereka dituduh sebagai sesat. Bagi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka itu, bila mereka katakan yang wujud hanyalah satu, iaitu Allah, orang yang tak erti ni, dia menganggap mereka ni kata semuanya Tuhan. Sebab mereka kata yang ada hanyalah Allah. Dah kita ni Allah lah kalau gitu. Ini sudut pandangan yang salah. Orang yang tidak faham seperti yang mereka faham akan memahami tafsiran seperti ini, sedangkan mereka tidak bermaksud demikian. Lebih-lebih lagi, idea-idea ini, idea yang cuba mengaitkan suatu konsep bahawa manusia bertukar menjadi Tuhan dan Tuhan menjelma dalam diri manusia. Konsep ini adalah konsep yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam, yang cuba nak dibawa masuk, dan yang jadi mangsa adalah ahli tasawuf. Sedangkan mereka tidak bermaksud demikian, tapi cuba dikaitkan, cuba ditafsirkan kata-kata mereka. Yang ahlinya jelas faham, yang bukan ahlinya, sama ada mereka itu salah faham kerana mereka bukan berkeahlian, atau sengaja menyalah tafsirkan untuk merosakkan disiplin ilmu ini. Inilah yang berlaku. Maka sebab itu dalam dunia, dalam keilmuan tasawuf, satu istilah yang selalu disalah faham adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud dalam bahasa yang mudah berarti ketunggalan yang wujud. Yang wujud hanyalah satu maksudnya. Jadi sekalipun perkataan ini, istilah ini, ahli tasawuf sendiri pun tak pakai. Wahdatul wujud ni sebenarnya bukan istilah ahli tasawuf pun tak pakai.
Tapi orang cuba mengaitkan perkara ni dengan ahli tasawuf, lalu direka istilah ni. Tapi bila sudah diguna pakai, orang guna je lah. Sedangkan maksud ataupun apa yang hendak disampaikan adalah pegangan mereka bahawa yang wujud, yang hakiki itu hanya satu. Sama ada sebelum diciptakan makhluk ataupun setelah diciptakan makhluk, satu saja, iaitu Allah. Cuma beza dengan kita apa? Kita sekarang, kita meyakini perkara ini. Tak ada orang kata yang wujud, yang hakiki ada dua. Tak ada. Ini syirik yang nyata. Tak ada orang kata begitu. Orang tetap meyakini yang wujud, yang hakiki hanyalah satu, iaitu Allah. Kita pun kata begitu. Tapi dalam masa yang sama, kita melihat kepada kewujudan makhluk juga. Ni, kalau kita tengok depan kita ni, ada juga. Tapi adanya makhluk kita istilahkan sebagai wujud yang majazi, wujud yang pinjaman. Inilah gaya Usuluddin dalam memahami perkara ni. Gaya Usuluddin, tetap kita mengakui yang wujud yang hakiki hanya satu, tidak dua, hanya Allah. Dah kita semua ni, kita nama juga wujud, tapi kelah-kelah mana? Kelah majazi, pinjaman saja, tidak disamakan dengan wujud yang hakiki tadi itu. Itu kita. Sebab itu taraf kita ini dinamakan Tauhiduz Zat. Pegangan seperti tadi dinamakan Tauhiduz Zat. Kita mengesahkan Allah pada zat ketuhanannya, iaitu zat Allah hanya satu. Yang wujud yang hakiki, yakni zatnya itu hanya satu, tidak lain. Tapi ahli tasawuf menghayati semua ini bukan hanya menerusi kefahaman. Mereka adalah ahli azwaq, ahli zauq, ahli rasa. Orang yang dihidupkan rasa hatinya. Lalu mereka menanggapi perkara ini, memahami perkara ini bukan hanya dari sudut fikirannya, tapi dikaitkan, disertai sekali dengan rasa hatinya, sehingga mereka merasakan dalam pandangan mata hati mereka itu yang wujud hanyalah satu, sehingga mereka terlupa kepada makhluk. Itu beza dia, ahli tasawuf, dengan kita. Kita melihat kewujudan Allah, tapi kita tak lupa ada juga orang ni. Cuma kita beza dari segi jenis wujud saja. Wujud Allah yang hakiki, wujud makhluk majazi. Ahli tasawuf, kuatnya pandangan mereka ini nisbah kepada nur, kepada melihat kepada kewujudan Allah terlalu terang, melupakan mereka kepada kewujudan makhluk. Lupa, tak ada pada pandangan mereka, sehingga mereka melihat hanyalah kewujudan Allah semata-mata. Mereka lupa terus kepada makhluk, lupa. Itu beza. Maka yang ini dinamakan wahdatul wujud, kalau kita nak pakai istilah itu. Ya, saya nak cerita, nak sebut sangat, sebab inilah antara aspek-aspek yang selalu ahli tasawuf dikaitkan dengan kesesatan. Jadi saya terpaksa mengaitkan beberapa istilah lain yang sesat, supaya orang dapat beza mana tasawuf, mana hak karuk-maruk ni. Dalam tasawuf tadi, kalau kita nak guna istilah tu, gunalah wahdatul wujud dengan erti melihat yang wujud yang hakiki hanyalah Allah. Jadi ahli tasawuf beza dengan kita, mereka lupa kepada makhluk. Kita ni nampak sedar, itu je bezanya. Dikala kita menyedari makhluk ini, kita dinamakan Tauhiduz Zat, kita mengesahkan zat Allah. Tapi bila kita lupa kepada makhluk, martabat itu dinamakan Wahdatul Wujud. Kalau begitu, Wahdatul Wujud tingkatan yang lebih tinggi daripada Tauhiduz Zat, sedangkan ia sebahagian darinya. Itu saja. Tapi istilah lain yang selalu dikaitkan dengan kesesatan disebut sebagai al-hulul dan ittihad. Al-hulul, Tuhan itu menjelma dalam diri makhluk sehingga bersatu, makhluk jadi Tuhan, Tuhan jadi makhluk. Ataupun dari sudut dari bawah pula, makhluk itu akhir sekali bersatu dengan Tuhannya dan jadi Tuhan. Pegangan ini tidak pernah wujud dalam dunia tasawuf.
Kalau ada pun itu adalah dibawa masuk ataupun cuba dia bawa masuk oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan tasawuf yang hakiki tidak itu maksudnya. Dah ada ke pesen-pesen gini ni? Pesen-pesen merasakan yang wujud hanyalah Allah. Ahli tasawuf ialah orang yang menyadari hakikat yang tinggi. Apabila mereka mendengar firman Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu hancur binasa belaka, tak ada apa. Mereka sedar hakikat ni. Bila tinggi kesedaran mereka, melupakan mereka terhadap makhluk. Itulah wahdatul wujud. Sehingga mereka merasakan wujud hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Iaitu orang yang benar-benar merasai hakikat itu. Bahkan kita sendiri pernah dengar Nabi dalam munajatnya, dalam doanya. Bagaimana Nabi kata? Beberapa rangkap yang Nabi sebut ketika hijrah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah wansuril ansar wal muhajirah. Wahai Tuhanku, tidak ada kehidupan lagi melainkan kehidupan akhirat. Dah hari ni, hari tidur hari ni, tahu mana? Tapi nak beritahu bagaimana kesedaran Nabi yang tinggi, seolah merasakan tidak ada kehidupan sebenar lagi melainkan kehidupan akhirat saja. Perkataan tu bagi orang yang belajar rahsia bahasa Arab, la nafiyah lil jinsi, menafikan habis langsung, tak ada apa satu. Tidak ada kehidupan sama sekali kecuali akhirat. Realiti sekarang dah kita hari ni mana? Nak tahu mana? Kita hari ni. Akhirat ada ke? Tak lagi. Tapi kesedaran tinggi Nabi tu seolahnya terlupa dari pandangan dia, sehingga dia merasakan tak ada kehidupan lain, hanya kehidupan akhirat. Tu je. Dia adalah sejenis daripada zuk, spiritual experience. Itu saja. Tapi yang mereka rasa tu yang sebenar, bukan khayal. Hak kita ni hak khayal sebenarnya. Hak sebenarnya, hak tu hak sebenarnya. Hak kita rasa betul ni hak kita sebenarnya berkhayal. Kita tuduh ahli tasawuf khayal. Bila ahli tasawuf menyatakan tidak ada kekuasaan melainkan Allah, tidak akan berlaku suatu kejadian melainkan ketetapan Allah, segala kudrat Allah, sebenarnya mereka yang betul. Kita rasa ni khayal. Sebab kita tengok hari-hari lain, orang ni pesan ni, orang ni kederak tu, kederak ni, macam-macam kederak ada hari ni. Kita rasa kita ni hakikat, rupanya kita ni tergelar dalam khayal. Hak sebenarnya kita tergelar dalam khayal. Mereka itulah yang melihat hakikat yang sebenar. Dari mana hakikat? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Jadi nak tengok hak kita pegang hari ni ke betul, hak yang mereka pegang betul. Kita tuduh dia berkhayal, ni tak ada ni hak tu betulnya. Jadi kita rupanya kita rasa orang khayal, kita dalam khayal rupanya. Kita tak sedar. Jawabnya, bila pertanyaan ini diajukan kepada orang tadi yang duduk dalam bilik yang seorang tadi, dalam masa yang sama ada juga kursi meja, patung-patung itu ada benda lain. Tapi siapa yang ada, mesti dia akan jawab satu, aku seorang je lah. Takkan nak jawab kursi pun ada juga. Sebab orang tanya siapa, orang tak tanya benda ada dalam tu, siapa yang ada. Hanya ia seorang yang ada, yakni semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut sebagai teman atau kawannya. Sekalipun ada atas nama adanya kursi meja, tapi dia dianggap sebagai bukan dari kelompok orang yang boleh jadi teman kepada dia. Orang sebenarnya seorang je ada situ, dia seorang aja. Begitulah bandingan kata-kata ahli tasawuf bila mereka mengatakan yang wujud itu hanyalah satu. Bukan berarti mereka beranggap tidak adanya makhluk, itu berlawan dengan realiti. Dan tidak juga bermaksud mereka mengatakan makhluk sudah bertukar menjadi Tuhan sehingga yang wujud itu hanyalah satu. Tidak juga begitu. Bukan maksud itu. Bukan mereka nafikan terus makhluk, dan bukan juga mereka menyatakan makhluk sudah bertukar menjadi Tuhan. Tidak.
Mereka hanya melihat yang wujud yang hakiki tetap kekal hanya satu, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di samping Allah. Demikianlah pandangan ahli hakikat. Mereka tidak melihat sesuatu kewujudan yang dianggap menyaingi kewujudan Allah. Tak ada. Yang hakiki hanyalah Allah. Bandingannya mereka melihat sesuatu yang ada bayangnya. Bandingan yang mudah. Satu benda yang ada bayang. Ini bandingan yang paling dekat, tamsilan yang paling dekat untuk kita memahami sudut pandang ahli tasawuf ni. Ada satu benda ada bayang dia. Itulah bandingan makhluk dengan penciptanya. Bayang tu diumpamakan macam makhluk. Seluruh langit dan bumi dan seluruh makhluk adalah umpama bayang. Dan bayang ini bergantung kepada empunya ni, empunya bayang ni. Kalau empunya bayang ni gerak sini, situlah tempat gerak dia. Maksudnya segala aktiviti makhluk ini semata-mata gantung sini ni, gantung sini. Gerak sikit ni, geraklah bawah ni. Tak gerak sini, tak geraklah sini. Bandingannya gitu. Kalau ada hak ni, adalah hak ni. Tak ada hak ni, tak adalah hak bawah ni. Tu. Cuma beza kita dengan ahli tasawuf, mereka melihat yang hakiki. Hak sebenarnya hak ni mereka tengok. Hak bayang ni, bayang gantung sini. Hak tu ahli tasawuf. Kita bayang ni hak utama ni, bayang ni. Hak ni tak nampak mana ni, tak nampak mana. Bayang ni, ni apa tu ni. Hak kita duduk kucar hari-hari ni, tenggelam kita ni. Tengok tu ke bawah ni. Tu kita sekarang. Bukan tak nampak, tahu ada dalam keyakinan, tapi tak tengok, tak nampak. Duk nampak bayang di bawah ni. Tapi dari bayang dia lah membayangkan ada empunyanya. Tapi Allah tak sedar, dia tengok atas dulu ni. Ni sebenarnya ni. Ni gantung dia baga ni. Tu je. Bandingan. Jadi itulah sudut pandang ahli tasawuf dalam perkara ini. Bila tanya hak mana hak sebenar? Hak ni dah sebenarnya. Hak ni tak ada benda ni. Tapi nampak. Bukan tak ada benda, tidak sebanding yang ini. Tidak sebanding yang ini. Itulah maksud apabila mereka mengatakan, mereka bila menterjemah perkataan la ilaha illallah, antara salah satu maknanya la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada yang sebenar-benar wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya.